saya ada pemimpin-pemimpin PAS saya. Segala formula, segala apa, semua apa saja masalah, mesti diorang akan ada idea keluar. Tapi kali ni diorang diam. Dan ini yang saya tanya, mana pemimpin-pemimpin saya yang kata Islam, kami perjuangkan Islam, kami perjuangkan Islam, kami perjuangkan Islam. Perjuangkan apa macam ni jadi korang tak boleh nak perjuang? Saya lama tak buat live ni. Tapi hari ni kalau saya buat live tu ada benda tak kena lah ni. Saya sekarang ni dekat parking dekat Taman Burung. Taman Burung ni, kalau tuan-tuan yang tak tahu tu, saya beritahu dia dekat je dengan Masjid Negara, sebelah tu je. Okey, penuh parking. Kalau you masuk, you tak ada jumpa parking penuh. Ramai pengunjung. Nampak Tadi saya nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi masjid ditutup kerana masjid berada di dalam zon merah. Okey. Habis kat sini tak ada zon merah. Adalah masalah orang Islam kita ni. Boleh jalanlah macam mana pun, ramailah macam mana pun boleh. Masjid tak boleh. Masjid tidak dibenarkan. Masjid tutup. Nampak? Mana ada orang nak jaga? Mana ada polis nak jaga? Boleh. Apa ramai pun datang lah. Inilah suasana. Nak beribadah pun susah. Nak semayang pun susah. Nak berjalan boleh. Pergilah pasar raya, pergilah mall, bawalah anak ke cucu ke, berapa peringkat umur pun boleh. Ni pun boleh. Yang tak boleh satu je, masjid tak boleh. Masjid tak boleh. Nampak penuh parking. Tak cukup-cukup parking. Sedih. Saya ni tak tahulah. Saya ni duduk dekat negara orang kafir ke negara orang Islam, saya pun tak tahulah. Saya pun kadang-kadang confused. Penuh. Boleh. Yang tak boleh ke masjid. Apa masalah masjid dah tutup? Sekarang kalau aku cakap, sekarang pedih korang ni. Semua aktiviti keluarga boleh. Aktiviti masjid tidak dibenarkan. Apa masalah? Apa yang sampai tak boleh nak cari jalan sangat? Kita nak keluar masalah tu. Sakit hati tu lah. Sakit hati tu tengok. Okey, ni saya nak bawa pergi Masjid Negara. Kita pergi ke Masjid Negara. Nak tengok Masjid Negara tutup ke buka. Okey, kita dah nak sampai dah. Saya sedih lah. Saya nak masuk mall boleh, saya nak pergi mana-mana pun boleh. Tapi bila saya nak semayang tak boleh. Nak sambut hari raya, nak sambut New Year boleh. Nak keluar berpoya-poya semua boleh. Kelab malam boleh buka. Pasar raya boleh buka. Supermarket boleh buka. Taman burung boleh buka. Tapi masjid tak boleh korang nak buka. Itu apa masalah tu? Kita nak serah kat siapa lagi ni? Okey, ni Masjid Negara. Aktiviti kat Masjid Negara tak boleh, tutup. Polis pun tunggu, nampak? Tidak dibenarkan solat. Polis tunggu. Tapi dekat tadi Taman Burung, polis tak mau tunggu. Dekat Pasar Raya, polis tak ada tunggu. Tapi pergi masjid, polis tunggu. Macam mana tu? Apa perasaan kita sebagai seorang Islam? Okey, mana pemimpin-pemimpin kita? Mana pejuang-pejuang agama kita? Mana pejabat-pejabat agama? Ada korang tak boleh fikir, tak boleh cari jalan ke? Korang makan gaji mahal-mahal, makan gaji bulan-bulan. Apabila orang Islam hadapi masalah, korang tak boleh nak selesaikan masalah orang Islam. Sedih. Sedih sangat-sangat. Saya pusing. Okey, azan. Nampak orang datang.
Kenapa bang? Okey, tu Pak Gad dia tulis zon merah. Zon merah, ya betul, zon merah. Kelakar, memang kelakar. Ya, zon merah. Nampak polis tunggu. Oh yo. Mayang pun boleh kena marah oh. Silap boleh kena tangkap oh. Kelakar, kelakar, kerajaan kelakar. Majlis Agama Islam kelakar, buat lawak. Korang makan gaji mahal-mahal, ambil duit rakyat mahal-mahal, tapi korang tak boleh bagi idea, tak boleh bagi formula, tak ada jalan korang boleh keluarkan. Masalah orang Islam. Allahu Rabbi. Okey, tengok saya bawa tuan-tuan balik tadi kita kat masjid. Tak boleh. Polis tunggu dekat luar, pengawal pun tunggu dekat luar. Dia pegang satu kad, dia tulis sana zon merah. Okey, masjid je zon merah. Kat mall-mall tu saya tak pergi lagi tu. Apa salahnya orang pergi masjid? Bukannya lama, bukannya susah, padang pun luas. Nak SOP macam mana? Hari Jumaat yang pertama untuk tahun baru, hari yang paling sedih untuk umat Islam. Tak boleh semayang. Benda lain boleh. Cuba masjid kenakan cukai. Betul? Cuba masjid kenakan cukai. Satu orang RM1 ke RM2 masuk, kau orang bayar lah. Okey, saya bawa tuan-tuan pergi dekat sebelah Masjid Negara, iaitu Taman Burung. Dekat Taman Burung kita tengok suasana dia. Kenapa dekat sana zon merah, dekat Taman Burung zon hijau? Malu tak? Saya tak tahulah kenapa orang kerajaan tak rasa malu. Kenapa pejabat-pejabat agama tak rasa malu, tak rasa segan, tak rasa bersalah ke dengan apa yang berlaku sekarang ni? Orang Islam nak semayang pun tak boleh. Macam kita duduk dekat Yahudi, dekat negara Israel. Okey, tengok dekat keadaan suasana di Taman Burung hari ni. Nampak kereta parking. Kau tengoklah, tak cukup. Waktu yang sama, sekarang tengah azan. Sekarang ni waktu sedang azan sekarang ni. Inilah perbezaannya. Ini malaikat tengah catit ni. Malaikat tengah catit. Boleh, bawalah keluarga, bawalah budak kecil, bawalah sesiapa pun boleh. Anak-anak boleh dibawa ke mana saja, kecuali pergi ke masjid. Masjid tak boleh, tidak dibenarkan. Ni kata undang-undang sekarang ni. Okey, baik. Okey, ni luahan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melihat daripada keadaan sekarang ni, kita rasa saya secara peribadinya saya nak tegur pemimpin-pemimpin saya. Terutama sekali, saya adalah orang PAS. Saya pun dah rasa macam pelik sangat dah dengan pemimpin-pemimpin PAS yang langsung hilang taring, hilang suara, yang faham tentang agama. Adakah keadaan kita sekarang hari ni, pemimpin-pemimpin kita tak boleh nak buat teguran, tak boleh bagi idea, tak boleh bagi cadangan macam mana untuk selesaikan masalah ni? Tuan-tuan tahu tak, hari ni anak saya dah 40 minggu. Anak saya yang umur 11 tahun, saya dah tak boleh bawa dia pergi masjid selama 40 minggu. 40 minggu anak saya tak boleh pijak bawa kaki ke masjid. Tetapi dalam masa yang sama, saya boleh bawa anak saya pergi mall, saya boleh bawa anak saya pergi Taman Burung, saya boleh bawa anak saya pergi ke mana saja. Okey, saya boleh bawa anak saya makan kat restoran, saya boleh bawa anak saya pergi pasar malam, tapi saya tak boleh bawa anak saya pergi ke masjid. Apa pemimpin-pemimpin saya buat? Mana pergi pejabat agama? Mana pergi mufti-mufti, ulama-ulama, orang-orang hebat, cerdik pandai yang balik belajar dekat Mesir, yang balik belajar dekat Jordan, yang balik belajar dekat Arab Saudi, yang bawa berkitab berbakul-bakul. Kenapa benda ni kita tak boleh nak selesaikan? Kenapa masalah ni kita tak boleh nak selesaikan? Adakah kita langsung tak ada idea? Adakah kita langsung tak ada buah fikiran untuk kita selesaikan? Adakah you all tak gunakan peluang ni duduk untuk bincang, untuk cari jalan untuk selesaikan masalah ni? Hari ni pejabat, saya baru balik masjid.
Baru lalu tadi tuan-tuan nampak tutup zon merah. Polis tunggu dekat luar, tulis zon merah. Kenapa dekat sini tak ada zon merah? Kenapa? Sepatutnya kita dalam keadaan jumpa COVID ni, COVID ni satu benda yang gaib, yang benda yang kita tak nampak. Nak lawan benda gaib ni, kita kena jumpa benda gaib juga. Sepatutnya negara kita bila dia dilanda dengan masalah, dilanda dengan musibah, kita sepatutnya semakin hari semakin rapat kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya kita begitu. Sepatutnya pemimpin ni ajak, hai rakyat-rakyat semua, kita, negara kita sedang hadapi masalah, sedang hadapi satu musuh yang kita tak nampak, yang membahayakan untuk negara kita, membahayakan untuk rakyat. Maka marilah kita beramai-ramai, kita berbunajat, kita banyak-banyak ibadah dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya pemimpin ajak ke arah itu. No, sekarang ni lagi banyak COVID, kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Ini masalah besar. Lepas ni tidak mustahil Malaysia selepas ini Allah akan hantar ribut, Allah akan hantar bencana lagi besar, Allah akan hantar tanah runtuh, Allah akan hantar gempa bumi, Allah akan hantar kebakaran macam rata-rata lepas ni. Tak mustahil lepas ni. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Sedih tuan-tuan, sedih. Tak nak semayang susah tuan. Bayangkanlah nak semayang Jumaat susah. Tak ada cerdik-cerdik pandai yang makan gaji berpuluh-puluh ribu, berpuluh-puluh ribu makan gaji ni, tak boleh bagi cadangan, tak boleh bagi idea untuk nak selamatkan orang Islam daripada tak semayang, pergi ke semayang. Tak tahulah. Kita bercakap macam ni tak boleh. Kita melawan arus. Melawan arus. Yang saya pelik tu, mana pergi ustaz-ustaz yang berceramah pandai-pandai dekat YouTube yang apa hebat-hebat lah, tak berani tegur ke benda? Tak boleh bagi ilham ke? Tak boleh bagi cadangan ke? Saya dulu saya ada satu Ustaz Azhar Idrus. Hebat ustaz tu. Saya ada pemimpin-pemimpin PAS saya. Segala formula, segala apa, semua apa saja masalah, mesti diorang akan ada idea keluar. Tapi kali ni diorang diam. Kan? Ini yang saya tanya, mana pemimpin-pemimpin saya yang kata Islam, kami perjuangkan Islam, kami perjuangkan Islam, kami perjuangkan Islam. Perjuangan apa macam ni jadi korang tak boleh nak perjuang? Mana YB PAS mana? Yang kata perjuang Islam ni mana? Perjuang Islam apa? Islam dah kena hina macam ni. Perjuang Islam apa? Masjid korang dah kena macam ni. Perjuang Islam apa? Anak-anak kita tak boleh pergi ke masjid. Mana pergi pejuang-pejuang Islam ni semua? Korang tak ada rasa bersalah ke? Korang tak ada rasa malu ke? Allahu Rabbi. Mana pergi? Mana pergi? Mana pergi semua pemimpin-pemimpin PAS? Mana pergi? Saya sebagai penyokong PAS, sebagai rakyat, kami taat dengan pemimpin-pemimpin kami. Tetapi kalau hari ni kami sebagai rakyat nak bertanya, kenapa pemimpin kami dia membisu? Mana pergi cerdik pandai, bijak pandai ni? Mana pergi? Mana pergi? 40 minggu anak saya tak boleh pergi pijak ke masjid. Mana pergi pemimpin PAS? Korang tak rasa gelisah ke? Anak korang tak pergi masjid sampai 40 minggu. Anak korang tak boleh tengok masjid sampai 40 minggu. Tak pijak sejadah kaki kat masjid 40 minggu. Korang tak rasa bersalah ke? Korang tak rasa gelisah ke? Korang tak rasa gelisah ke? Ha? Anak-anak kita tak boleh tengok orang alim, tak boleh tengok tu imam. Tak rasa suasana masjid 40 minggu. Tak rasa bersalah ke? Mana pergi pemimpin-pemimpin PAS yang tengok keadaan suasana macam ni hari ni, yang tengok pasar raya mall sebelah rumah saya, pasar raya Sunway Putra Mall sebelah rumah saya. Masuklah bila-bila masa, you all masuk 10 pagi, nak balik pukul 10 malam pun dibenarkan. Berapa lama nak duduk dalam mall tu dibenarkan, tak ada masalah. Tetapi kalau masjid kita tak boleh. Hari ni tengok tadi Masjid Negara bawah tu, sini taman burung. Taman burung penuh kereta sampai tak ada parking, orang boleh masuk. Mana pergi pemimpin-pemimpin saya? Mana pergi pemimpin-pemimpin PAS? Mana pergi pemimpin-pemimpin agama? Mana pergi penceramah-penceramah selebriti-selebriti yang hebat-hebat? Mana pergi Ustaz Don? Mana pergi Ustaz Azhar Idrus? Mana pergi semua ustaz-ustaz yang hebat-hebat ni, yang segala macam formula, segala bijak pandai, yang belajar pakai luar negara, yang hidup terkenal ni mana? Korang tak boleh jadi penasihat? Korang tak boleh bagi buah fikiran?
Korang tak boleh nak buat perbandingan? Korang tak pernah keluar rumah ke? Korang tak pernah pergi tengok ke dekat mall macam mana, dekat masjid macam mana? Ha? Korang nak apa? Korang dah senang, korang dah kaya, korang dah glamour, korang dah famous. Hari ni korang semua menjadi macam tunggul kayu, tak ada taring. Korang tak ada gaya ke korang nak menyampaikan? Korang ada Facebook, korang ada Instagram, korang ada YouTube. Korang tak boleh bercakap dah ke? Ha? Ustaz Azhar Idrus habis taring, tak ada. Ustaz Don habis. Ustaz hebat-hebat, ustaz selebriti mana habis. Tak boleh bagi cadangan, tak boleh bagi idea, tak boleh kita bincangkan benda ni. Tak boleh ke? Pejabat-pejabat agama tak boleh dah, habis dah. Mufti-mufti ada habis dah. Mana Dr. Mazhar, Dr. Asri? Mana pergi korang semua ni, mana pergi? Tengok dalam keadaan hari ni. Korang jawab. Sekarang ni dah jadi orang Islam nak pergi semayang, dah masuk Masjid Al-Aqsa. Susah. Nak masuk masjid kena pagar semua hari ni. Polis tunggu dekat luar, tak boleh masuk. Zon merah. Polis cakap tadi. Kat sini tak ada zon merah. Adakah kita nak peluk tubuh, nak diam, nak tengok? Oh, kami serah. Kita nak dengar WHO. Siapa WHO tu? WHO tu siapa? Orang Islam punya ke? Mana pergi pemimpin-pemimpin PAS? Mana pergi semua pemimpin PAS yang bijak pandai, yang khatam Al-Quran, yang hafal hadis, berkitab-kitab? Adakah kita dapat penyakit ni kita langsung tak ada idea? Bukan minta maaf cakap lah, saya terpaksa tegur, saya terpaksa tanya, saya terpaksa bercerita. Itu hak saya. Saya sebagai rakyat, hak saya. Korang dah makan gaji, korang dah ada untung, korang dah duduk mewah. Pemimpin ni sekarang dah mula pakai tie, dah mula pakai coat, dah mula pakai blazer, dah duduk kelab-kelab. Tak kisahlah korang nak mewah macam mana, itu tak ada masalah. Sikit pun tak ada kita nak ragu, tak ada pun kita nak cemburu. Tetapi korang mestilah fight untuk rakyat, mestilah fight untuk Islam. Masalahnya korang tak fight untuk Islam. Masalahnya korang bercakap pandai. Saya, siapa-siapa ni tolong, saya nak tanya Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Don, siapa lagi ustaz-ustaz yang glamour-glamour, yang top-top ni lah. Pakat-pakat lah kita bantu kerjaan, bagi buah fikiran, bagi cadangan, bagi idea. Takkan nak peluk tubuh semua, nak tengok benda ni. 3 bulan pertama tak apalah, mungkinlah semua orang tak tahu 3 bulan pertama. Selepas 3 bulan ni dah berapa bulan dah kita duduk macam ni. Sedih lah. Satu hari bulan, hari Jumaat jatuh. Nah, permulaan yang teruk untuk orang Islam, permulaan yang buruk untuk orang Islam. Sebab orang Islam tak boleh nak selesaikan masalah. Seolah-olah kita ni lemah sangat, seolah-olah kita Islam ni macam buntu, macam tak ada apa-apa lagi dah. Kita pula nak kena ikut WHO. Ini semua tak betul tu semua tu. Okey, tak apalah, saya dah luahkan dah. Saya pun gelisah. Setidak-tidaknya saya berani juga bercakap, nak jadikan daripada pemimpin-pemimpin PAS yang hipokrit, yang bohong banyak, yang bercakap bohong, cakap nak perjuangkan Islam, nak mempertahankan Islam. Hari ni Islam dihina, hari ni Islam diperkotak-katikkan, dipermainkan. Setidak-tidaknya saya yang tidak berjuang, yang tak ada gaji ni, saya berani juga bersuara. Nak dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin PAS yang makin hari makin teruk, makin lupa daratan. Dulu ni lah kita orang ni lah yang penat lelah ni, nak menangkan PAS, yang berjuang pagi, petang, siang, malam, gantung bendera lah apa semualah. Saya duit RM10 pun saya sanggup pergi untuk dengar ceramah PAS ni. Kalau saya ada RM8, saya bagi RM6, RM5 untuk dalam tabung PAS. Macam tu lah kami berjuang. Akhirnya bila kita dah dapat kursi, kita dah ada, kita hilang suara. Ini saya kecewa betul-betul dengan pemimpin PAS. Sangat-sangat kecewa. Siapa-siapa dengar pemimpin PAS ke apa, tag lah, tanyalah. Saya bukan apa, tapi saya memang saya kecewa dengan you all semua. You all tak berjuangkan untuk agama. Hari ni 40 minggu anak saya tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Korang diam, tutup mulut. Apa berkenaan dengan daging
daging apa semua ni kan. Oh, pemimpin-pemimpin lain saya tengok berani pula. Pemimpin PAS tutup mulut. Saya pun tak faham lah kenapa. Betul sibuk dekat Facebook sekarang ni, cerita pun macam tu lah, macam poyo-poyo, macam bagus-bagus, macam tak tahulah. Cakap pun tak macam dulu lah. Cakap pun tak ada bunyi rakyat dah lah. Tahulah kenapa. Heran sungguh lah. Tak tahulah. Okey, baiklah semua. Saya tak tahu tempat lain, tapi dekat KL macam ni lah. Semua zon merah kan. Okey, baik semua, terima kasih pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin agama, ulama-ulama, guru-guru pondok, ustaz-ustaz, selebriti, baik selebriti tak selebriti. Kita sama-sama benda ni kena luahkan benda ni, sebab benda ni benda terlalu besar bagi kita. Sampai tak lagi semayang ni, sampai benda tak tahulah nak cakap. Okey, baiklah semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.